Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, wahyu yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah 5 ayat dalam suratul Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahih mereka berdua daripada hadis Aisyah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seumpama mimpi yang benar yang diperlihatkan di dalam tidur. Baginda melihat seperti adanya cahaya waktu subuh. Kemudian baginda datang ke Gua Hira secara bersendirian untuk beribadah pada waktu malamnya. Baginda juga membawa bekalan untuk beberapa hari tujuan beribadah tersebut. Kemudian apabila habis bekalan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang berjumpa dengan Khadijah membawa bekalan yang baru. Ketika Nabi berada di dalam Gua Hira ini, pada satu malam Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu melalui Jibril alaihi salam yang berkata, Iqra. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana biqari. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia, dan manusia tahu bahawa dia tidak boleh membaca dan menulis. La yaqra wa la yaktub. Tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Apabila Jibril melalui arahan Allah Ta'ala nyatakan, Iqra, bacalah, Nabi menjawab realiti hidupnya yang tidak boleh membaca dan menulis. Yang bertanya adalah malaikat Jibril, arahan daripada Allah, Iqra, bacalah kamu. Dia bertanya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah kun fayakun. Dia berhak kata jadilah kamu, maka jadilah kamu. Membaca dan menulis ini, manusia pada hari ini boleh membaca dan menulis dengan sebab adanya sebab-sebab guru yang mengajar, adanya kalam, adanya buku, adanya perkara yang menolong membantu manusia membaca. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mahukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini membaca Al-Quranul Karim tanpa sebab, tetapi dengan musabbibul asbab. Allah Ta'ala yang mencipta sebab, dialah yang menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi guru daripada semenjak diutuskan sehinggalah kepada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah guru kepada seluruh manusia. Wahyu pertama ini mengandungi Iqra bismi rabbika. Bacalah dengan nama Tuhan kamu. Itulah yang wahyu yang berkat yang pertama diturunkan untuk kita selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa jenis pekerjaan kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan khalaqal insana min 'alaq. Kenapa tidak diturunkan wahyu yang pertama ini dengan Iqra bismi rabbikal ladzi la syarikalah. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang tidak ada syirik kepadanya. Kata Imam Ar-Razi, kalaulah begitu diturunkan, nescaya tidak boleh diterima oleh orang-orang yang berada di Makkah. Tetapi apabila membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka semua manusia boleh menerima dengan wahyu yang pertama ini. Kemudian disebut kejadian manusia, khalaqal insana min 'alaq. Tidak disebut kejadian yang lain, makhluk yang lain di dalam Al-Quran kecuali manusia. Kerana dua sebab. Yang pertama, kerana kemuliaan manusia berbanding dengan makhluk yang lain. Dan yang kedua, menerangkan nikmat kepada mereka. Diciptakan daripada air benah yang hina, lalu dijadikan manusia yang sempurna, yang mempunyai akal dan kebijaksanaan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
Antara kemurahan Allah dan rahmatnya kepada manusia ialah mengajar manusia perkara yang mereka tidak mengetahui, untuk membawa manusia dari kegelapan kejahilan kepada cahaya ilmu. Manusia dimuliakan dengan ilmu. Itulah yang memberikan keistimewaan kepada Adam alaihi salam melebihi para malaikat. Qatadah berkata, qalam adalah nikmat daripada Allah yang amat besar. Kalaulah tidak ada, nescaya tidak tertegaknya ad-din dan kehidupan manusia tidak akan ada kebaikan. Wallahu a'lam.